Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Nick Adriman dan kawan-kawan semua. Hari ini, ahli kumpulan saya akan membentangkan berkenaan subjek undang-undang dalam komunikasi dengan bertajuk Bully Cyber. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya Muhammad Fakhruddin bin Alias, nombor metrik 266595. Seterusnya, Nik Mahdi bin Mat Hassan 266688. Seterusnya, Muhammad Zakwan Mokhtar, nombor metrik 266941. Dan yang terakhir sekali, Siti Nur Rozaniyah binti Muhammad Dahari, nombor metrik 266988. Okey, pengenalan. Dalam era perkembangan teknologi terkini, memang tidak dapat dinafikan bahawa maklumat mengenai sesuatu isu di dalam alam maya bergerak lebih cepat dan pantas berbanding dengan media yang lain. Semua negara di dunia termasuk Malaysia mengamalkan regulasi media atau kawalan terhadap pelbagai jenis media yang wujud pada hari ini. Komunikasi yang merupakan salah satu elemen penting dalam proses interaksi sosial memerlukan kawalan formal atau tidak formal supaya keamanan dalam sesebuah negara dapat dipelihara. Sebenarnya semakin masyarakat berkembang dan menjadi semakin kompleks, komunikasi dikawal dengan cara yang lebih formal melalui undang-undang dan regulasi bertulis lain yang dikenalkan oleh agensi-agensi kerajaan. Misalnya, undang-undang yang digubah untuk melindungi mana-mana individu atau kumpulan daripada fitnah. Masih ramai yang tidak tahu bahawa rakyat sebenarnya lebih mudah terdedah kepada ancaman cyber seperti menjadi mangsa penipuan dalam talian, maklumat peribadi diceroboh dan lain-lain. Selain itu, penguatkuasa undang-undang juga turut penting dalam menangani isu keselamatan cyber. Perbincangan tentang isu bully cyber dengan undang-undang komunikasi. Penggunaan internet telah menjadi satu keperluan dalam gaya hidup baru bagi kebanyakan masyarakat di dunia, termasuklah Malaysia. Adalah sukar untuk dibayangkan kehidupan tanpa internet, kamera digital, Facebook ataupun telefon pintar. Smith, Burrell and Takunaga pada tahun 2012 merumuskan bully cyber merujuk kepada tingkah laku membahaya yang ditujukan kepada seseorang yang menggunakan teknologi komputer atau telefon pintar. Terdapat 3 kriteria iaitu A. Bertujuan untuk membahayakan, B. Ditujukan kepada sasaran tertentu dan C. Wujud ketidakseimbangan kuasa seperti perbezaan kemahiran teknologi komputer antara pelaku dan mangsa serta anonimiti. Secara umumnya, pelaku yang tidak dikenali di ruang cyber menghantar kandungan mesej yang bertujuan melukakan atau bertujuan menghina dan boleh menjatuhkan maruah mangsa. Pelaku juga merasakan bebas untuk memperkatakan apa sahaja perkataan yang tidak boleh diterima dalam situasi interpersonal biasa. Seterusnya, 7 perkara yang membezakan bully cyber dengan bully tradisional iaitu Nombor satu, bergantung kepada kepakaran teknologi. Nombor 2, berlaku secara tidak langsung berbanding secara bersemuka. Nombor 3, pelaku tidak melihat reaksi mangsa. Nombor 4, kepelbagaian peranan saksi lebih kompleks, sama ada saksi bersama dengan pelaku ketika ia dihantar atau bersama mangsa ketika mesej diterima. Nombor 5, motif bully tradisional ialah untuk memperoleh status yang ditunjukkan melalui kuasa terhadap orang lain tetapi tidak dalam bully cyber. Nombor 6, audiens adalah lebih ramai. Nombor 7,
adalah sukar untuk mangsa melepaskan diri daripada buli cyber kerana mesej mungkin dihantar terus kepada telefon bimbit atau komputer di mana saja mangsa berada. Okey, seterusnya saya serahkan pada kawan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nurul Zanaria binti Muhammad Dahari. Nombor matrik 266988 bagi pelajar UUM PACE KL. Dan pada hari ini saya akan membentangkan sambungan bagi pembentangan kepada isu buli cyber bersama kumpulan saya, iaitu bagi subjek Undang-Undang Komunikasi. Okey, ini ialah sambungan bagi perbincangan kami tentang isu buli cyber dengan Undang-Undang Komunikasi. Ini ialah sambungannya. Okey, penubuhan undang-undang dan peraturan berkaitan dengan industri media di Malaysia. Antara undang-undang dan peraturan ialah Akta Hak Cipta Pindaan 1987, yang mana Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu Akta 558, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Kod Etika Kewartawanan dan Garis Panduan Periklanan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Okey, bagi untuk lihat di sini, terdapat jadual 1 di bawah ini merupakan jumlah statistik insiden keselamatan cyber dari 2016 sehingga tahun 2018. Dan laporan ini dikeluarkan secara rasmi oleh agensi MyCert Cyber Security Malaysia pada tahun 2019. Okey, jadual 1 ialah perangkaan insiden keselamatan cyber tahun 2016 sehingga tahun 2018. Okey, ini ialah antara isi kandungan insiden yang berlaku pada buli cyber, iaitu gangguan cyber, penipuan, pencerobohan, kod hasad, spam email. Okey, pada tahun 2016 jumlah dilihat memberi peningkatan yang sangat banyak lah. Boleh dilihat di jadual 1. Okey, jika dilihat pada tahun 2016 terdapat 740,774 kes berbanding dengan 2018 yang telah mencapai sehingga angka 1 juta terjadinya kes buli cyber. Okey, selain itu kuasa dan badan pelaksana dalam mengawal keselamatan cyber Malaysia, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta Polis Diraja Malaysia. Pelaksanaan undang-undang cyber di Malaysia juga terdapat 5 akta, iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, keduanya ialah Akta Jenayah Komputer pada tahun 1997. Akta Jenayah Komputer 1997. Yang nombor 3 ialah Akta Perdagangan Elektronik 2006. Keempat ialah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan kelima ialah Akta Perlindungan Pengguna 1999, pindaan pada 2010. Okey, kuasa dan badan pelaksana dalam mengawal keselamatan cyber Malaysia. Okey, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM memperolehi kuasa melalui 2 akta, iaitu Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Selain itu, 2 punca kuasa ini menyebabkan badan berkenaan berdiri gagah dan mudah untuk melaksanakan tanggungjawab dan peranan mereka dalam mengawal keselamatan cyber. Okey, selaras dengan peruntukan di dalam Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 di bawah Seksyen 4-1, maka badan SKMM telah ditubuhkan untuk menyelia, mengawal dan menguatkuasakan undang-undang berkaitan aktiviti komunikasi dan multimedia di Malaysia. Okey, manakala Polis Diraja Malaysia, punca pada kuasa pasukan PDRM ialah melalui peruntukan Akta Polis 1967. Berdasarkan akta berkenaan di bawah Seksyen 20-3 terdapat 13 tugas utama PDRM yang telah disenaraikan. Okey, berdasarkan peruntukan seksyen ini, pasukan PDRM
mempunyai kuasa untuk menyiasat dan menangkap penjenayah cyber dengan menggunakan kaedah forensik digital melalui unit forensik PDRM. Menurut Perlembagaan Persekutuan di bawah Seksyen 140-1 perlu mewujudkan sebuah suruhanjaya pasukan polis bagi bertujuan pelantikan, pengesahan, kemasukan ke dalam perjawatan serta kawalan tata tertib terhadap anggota pasukan polis. Okey, itu saja bagi isi kandungan yang saya bentangkan pada kali ini. Serahkan pada kawan-kawan saya. Terima kasih. Pelaksanaan Undang-Undang Cyber di Malaysia. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini dikuatkuasakan oleh badan pelaksana seperti SKMM. Akta yang mengandungi sejumlah 282 seksyen ini turut membentukkan 2 seksyen yang berkaitan dengan keselamatan cyber, iaitu Seksyen 211 dan Seksyen 233. Berdasarkan Seksyen 211 dalam kurungan 1, seseorang, individu atau pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan tidak boleh memberikan kandungan yang berunsurkan sumbang, lucah, palsu, mengancam atau bersifat jelek untuk tujuan niat mengganggu, mengacau, mendera atau menggugat mana-mana orang ataupun pihak. Akta Jenayah Komputer 1997. Akta ini terdiri daripada 3 bahagian utama dan 12 seksyen. Menurut Seksyen 3 dalam braket 1, ia lebih menekankan mengenai kesalahan berkaitan penyalahgunaan komputer dengan niat untuk melakukan capaian tanpa kuasa. Menurut Seksyen 3, seseorang telah dikatakan melakukan sesuatu kesalahan sekiranya menyebabkan sesuatu komputer melaksanakan apa-apa fungsi dengan niat mendapatkan capaian kepada mana-mana atau cara atau data yang simpan dalam mana-mana komputer. Capaian yang dia berniat untuk didapati adalah tanpa kuasa. Dia tahu semasa dia menyebabkan komputer itu melaksanakan fungsi itu, demikian berlakunya. Akta Perdagangan Elektronik 2006. Di bawah Seksyen 5, tafsiran urus niaga perdagangan bermaksud sesuatu komunikasi sahala atau komunikasi pelbagai yang bersifat perdagangan sama ada berbentuk kontraktual atau tidak, termasuklah apa-apa perkara yang berhubung dengan pembekalan atau pertukaran barang-barang atau perkhidmatan agensi, pelaburan, kewangan, perbankan dan insurans. Urusan membeli barangan adalah di bawah tindakan sivil dan Akta Perdagangan Elektronik 2006 tidak termasuk tindakan jenayah. Ini bererti peniaga masih mempunyai pilihan sama ada peniaga berkenaan masih ingin tertaluk di bawah Akta Perdagangan Elektronik 2006 atau di bawah Akta Kontrak 1950. Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan dunia bergerak pantas dan meletakkan ICT di mana privasi seseorang tidak terjamin lagi, segelintir syarikat tempatan atau orang tidak bertanggungjawab sering menyalahgunakan data peribadi seseorang terutama secara komersial. Tujuan utama pengubalan data ini adalah untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi individu yang terlibat dalam transaksi komersial dan ini termasuk transaksi dalam talian. Mendapati akta ini turut melindungi pengguna dalam urusan perniagaan secara dalam talian. Akta Perlindungan Pengguna 1999 Pindaan 2010. Akta ini melindungi hak pengguna secara keseluruhan seperti dalam proses jual beli barangan, perkhidmatan, kontrak dan lain-lain termasuk urusan dalam talian serta melindungi pengguna dari segi mendapatkan maklumat terutamanya melalui iklan yang ditayangkan atau disiarkan melalui talian internet. Iklan dalam media cetak dan elektronik masih boleh dikawal oleh pihak kerajaan berbanding dengan iklan dalam talian. Pengguna mudah tertipu dengan iklan yang ditawarkan dalam internet kerana tidak tahu kesahihannya selain tiada agensi yang memantau secara keseluruhan. Selain kesahihan, iklan di internet juga tidak mempunyai garis panduan iklan yang sedia ada dan kebanyakan iklan adalah palsu dan menirukan pengguna. Cadangan tentang bagaimana undang-undang dalam komunikasi dapat menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu buli cyber. Pelibatan pelajar dalam aktiviti co-curriculum. Pelajar juga digalakkan terlibat dengan aktiviti co-curriculum di sekolah bagi mengurangkan masa mereka bersama gadget sekaligus mengurangkan risiko mereka berada di talian.
Peranan ibu bapa amat penting dalam mendidik generasi ini ketika melayari internet secara sihat agar kes buli ini tidak dapat menjadi satu fenomena. Ibu bapa juga perlu pasti track personaliti anak mereka dan seterusnya cuba memahami tingkah laku dalam masa yang sama membimbing anak-anak agar dapat bertingkah laku dengan sewajarnya. Ibu bapa juga boleh memantau pelajar menunjukkan hubungan signifikan antara komunikasi keluarga dengan buli cyber. Namun kajian lepas menunjukkan peranan ibu bapa amat signifikan dalam menangani buli cyber. Selain itu, pihak sekolah perlu mengenakan kawalan dan peraturan tentang penggunaan gadget di sekolah bagi mengelakkan berlakunya buli cyber di waktu persekolahan. Menyemak dan memperkasakan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bagi menambahkan peruntukan yang boleh melindungi mangsa buli. Bukan itu sahaja undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia perlu meningkatkan kaedah pengawalan penggunaan media baharu. Media sosial dapat dilihat sebagai media yang perlu dikawal walaupun sifat media ini berbeza dengan media tradisional. Kawalan media ini ialah salah satu cara membendung sesuatu maklumat secara sengaja oleh pihak tertentu dalam apa jua keadaan lazimnya oleh sebuah kerajaan atau pemilik syarikat media. Kerajaan Malaysia perlu mengambil pelbagai langkah dan usaha dalam mengembangkan budaya ICT kepada setiap rakyat sebagai teras mewujudkan masyarakat berilmu dan bermaklumat supaya mengurangkan jurang digital antara rakyat. Penumpuan dan penekanan kerajaan dalam bidang teknologi maklumat menyebabkan kadar penembusan pengguna internet di Malaysia semakin meningkat. Selaras dengan usaha ini, pada tahun 1998, kerajaan telah memperkenalkan Undang-Undang Cyber. Undang-Undang Cyber menerangkan mengenai isu undang-undang berkenaan dengan penggunaan teknologi maklumat antara rangkaian yang bersinonim dengan perkataan internet. Secara tidak langsung akan membendung budaya penyalahgunaan media massa. Kesimpulannya, dari aspek kesedaran masyarakat mengenai undang-undang cyber, antara sebab yang dikemukakan adalah ketidaksedaran tentang undang-undang cyber dan merasakan undang-undang berkenaan tidak penting bagi mereka, tidak berkaitan dan mengamalkan sifat sambil lewa. Justru dalam proses memberi kesedaran keselamatan cyber oleh kerajaan, elemen peruntukan undang-undang perlu dimasukkan dan diterangkan secara jelas, mudah dan sistematik melalui kempen-kempen yang sedia ada. Beberapa undang-undang tradisional dan sedia ada yang boleh digunakan pakai untuk mengawal ancaman keselamatan cyber di Malaysia. Antara undang-undang ialah seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 di bawah Seksyen 211 dan 233. Selain itu, Akta Jenayah Komputer 1997 juga boleh digunakan pakai di bawah Seksyen 3(1). Kewujudan Akta Perdagangan Elektronik 2006 turut membantu kerajaan dalam mengurangkan jenayah cyber di Malaysia.